Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Rusliza. Hari ini kita akan belajar pengajian perniagaan semester 3 iaitu bab 12 perniagaan antarabangsa. Subtajuk yang akan kita belajar hari ini ialah strategi memasuki perniagaan antarabangsa. Hasil pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDPC, pelajar akan dapat menjelaskan strategi memasuki perniagaan antarabangsa termasuk import, ekspor, kontrak pengeluaran, perlesenan, franchise, usaha sama, subsidiari dan operasi serah kunci. Berdasarkan sukatan pelajaran, terdapat 8 strategi memasuki perniagaan antarabangsa yang pelajar perlu tahu, iaitu yang pertama, import, kedua, ekspor, ketiga, kontrak pengeluaran, keempat, perlesenan, kelima, franchise, keenam, usaha sama, ketujuh, subsidiary dan yang ke-8, operasi serah kunci. Pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita akan lihat strategi memasuki perniagaan antarabangsa yang pertama, import. Saya rasa semua pelajar dah tahu apa maksud import. Sekarang kita lihat. Import ialah aktiviti membeli barangan dan perkhidmatan dari negara asing untuk dijual di pasaran tempatan. Dan kesan dia ialah kegiatan ini akan mengakibatkan pembayaran kepada negara pengeksport yang menyebabkan wang dalam negara ke luar negara. Namun, ini juga akan menyebabkan penduduk dalam negara kita memperoleh produk dan perkhidmatan yang tidak ada di dalam negara dan terdapatnya pelbagai produk dan pasaran yang akan menambah pilihan kepada pengguna. Contoh, syarikat Simplicity membeli bahan-bahan untuk pengeluaran kosmetiknya daripada negara Korea Selatan. Jadi ini membolehkan penduduk dalam negara menggunakan produk kosmetik yang menggunakan bahan terbaik daripada Korea Selatan. Terusnya kita pergi ke fakta yang kedua, strategi memasuki perniagaan antarabangsa, ekspor. Apa yang dimaksudkan dengan ekspor? Aktiviti menjual barangan dan perkhidmatan tempatan ke pasaran asing. Kenapa menjual ke pasaran asing? Kerana pasaran tempatan telah tepu, iaitu banyak persaingan ataupun banyak syarikat yang mengeluarkan produk yang sama dalam negara, menyebabkan barangan dalam negara berlebihan dan syarikat perlu ekspor ataupun jual ke luar negara supaya barangan tersebut dapat dipasarkan dengan lebih meluas dan tiada lebihan. Kegiatan ini sebenarnya akan membawa kepada aliran wang masuk ke dalam negara. Dan sangat bagus untuk ekonomi negara. Contoh, syarikat Simplicity menjual produk kosmetiknya ke negara Brunei. Perniagaan antarabangsa yang ketiga ialah kontrak pengeluaran. Apa dia kontrak pengeluaran? Ialah pemberian kebenaran daripada syarikat asing untuk mengeluarkan komponen-komponen barang-barang separuh siap atau barang siap di pasaran tempatan dan pasaran asing. Kita lihat di sini, kata kuncinya ialah pemberian kebenaran daripada syarikat asing untuk mengeluarkan barang-barang. Yang kedua,
Apa yang berlaku ialah syarikat asing akan membuat perjanjian dengan syarikat pengeluar tempatan untuk mengeluarkan alat-alat, komponen, barang-barang separuh siap atau barang siap tadi, dan syarikat asing itu dapat mengelak daripada dikenakan cukai ekspor. Dan ini dapat menjimatkan kos pengeluaran seperti kos buruh, kos peralatan, kos bahan mentah dan lain-lain. Jadi di sini ada dinyatakan dapat mengelak daripada dikenakan cukai ekspor kerana produk itu dihasilkan dalam negara dan oleh syarikat tempatan. Maka apabila produk tersebut diekspor ke luar negara, tidak ada cukai ekspor yang dikenakan terhadap produk yang dihasilkan dalam negara. Contoh, produk dihasilkan di Malaysia dan bila kita nak ekspor ke luar negara, tidak dikenakan cukai kerana produk itu adalah produk Malaysia. Dihasilkan oleh syarikat tempatan. Jadi syarikat tempatan mendapat kebenaran daripada syarikat asing untuk mengeluarkan produk tersebut di Malaysia dan kemudiannya produk tersebut diekspor semula ke luar negara untuk dipasarkan. Maka tiada cukai yang akan dikenakan terhadap produk yang dihasilkan dalam negara kita. Perkara kecil memasuki perniagaan antarabangsa yang seterusnya ialah franchise. Franchise ialah pemberian kebenaran hak daripada franchisor asing atau tempatan kepada franchisee tempatan, iaitu pemberian kebenaran hak daripada franchisor asing kepada franchisee tempatan ataupun franchisor tempatan kepada franchisee asing untuk menggunakan sebarang kepakaran pembuatan atau perkhidmatan, teknik pemasaran, cak dagang, paten dan sebagainya untuk mengeluarkan dan memasarkan produk. Franchisor akan menyampaikan pengetahuan, imej, kepakaran, pembuatan atau perkhidmatan dan teknik pemasaran kepada franchisee. Jadi sebagai ganjaran, franchisee akan membayar royalti kepada franchisor dan dibenarkan menggunakan nama syarikat dan menerima bantuan daripada franchisor untuk memulakan perniagaan di sesuatu kawasan tertentu. Di pengeluaran barangan atau perkhidmatan akan berlandaskan cita rasa, ciri-ciri tempatan dan tempat perniagaan dijalankan. Contoh paling mudah ialah KFC, McDonald, dan untuk contoh franchise tempatan kita ialah Mary Brown. Jadi Mary Brown syarikat tempatan usaha sama. Apa yang dimaksudkan dengan usaha sama? Perikatan atau gabungan atau kerjasama antara dua atau lebih syarikat asing dalam menjalankan perniagaan antarabangsa. Jadi syarikat-syarikat ini akan berkongsi kepakaran, tanggungjawab, kos dan juga teknologi. Dan keuntungan akan dibahagikan mengikut jumlah pelaburan masing-masing. Kenapa usaha sama? Jadi melalui usaha sama ini, dua-dua syarikat tadi akan dapat meluaskan pasaran masing-masing dengan berkongsi pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan teknologi. Jadi ini akan dapat mengurangkan risiko kerugian dan memperolehi kelebihan daya saing di peringkat antarabangsa. Contoh ni mesti adalah dalam jawapannya dalam peperiksaan dan soalan esei. Contohnya syarikat Prodwell berusaha sama dengan syarikat daripada Jepun. Ataupun contoh yang paling klasik ialah dulu semasa pengeluaran kereta Proton, syarikat Proton berusaha sama atau bekerja sama dengan syarikat Mitsubishi
bagi pemasangan kereta pertama Malaysia, iaitu Proton Saga. Seterusnya ialah strategi memasuki perniagaan antarabangsa secara subsidiari. Apa dia subsidiari ni? Iaitu anak syarikat tempatan yang dikawal sepenuhnya atau sebahagian oleh syarikat asing. Iaitu syarikat tempatan membuka cawangan di negara asing dengan cara melalui pelaburan langsung ataupun pembelian equity. Syarikat dalam negara ke luar negara buka cawangan, sama ada melaburkan wang terus ke negara tersebut ataupun membeli equity syarikat di negara luar. Jadi, dengan cara ini syarikat tempatan dapat mempelbagaikan lokasi perniagaan untuk memasarkan produk dengan lebih luas. Jadi, contohnya Petronas. Sebuah syarikat Petronas menjalankan aktiviti pengeluarannya di seluruh dunia. Seperti di Sudan. Jadi dia ada cawangan di Sudan untuk menghasilkan aktiviti pengeluaran di luar negara. Strategi yang terakhir ialah operasi serah kunci. Apa dia operasi serah kunci? Syarikat asing mereka bentuk, membina, menyiapkan kemudahan dan melatih pekerja tempatan untuk mengambil alih kemudahan yang dibina. Apabila projek siap, syarikat asing akan menyerahkan kunci kemudahan kepada syarikat tempatan untuk mengendalikan kemudahan tersebut. Yuran dan wan pendahuluan akan dikenakan ke atas syarikat tempatan yang terbabit dalam operasi tersebut. Contoh yang sesuai di Malaysia dalam pembinaan Jambatan Pulau Pinang, syarikat daripada Jepun telah membina Jambatan Pulau Pinang dan diserahkan kepada syarikat tempatan setelah projek tersebut siap. Dan ada juga beberapa buah syarikat di Malaysia yang juga menjalankan projek operasi serah kunci ini. Contohnya di Filipina semasa pembinaan stadium untuk Sukan C. Jadi syarikat Malaysia telah diberi peluang untuk membina stadium tersebut. Jadi apabila siap stadium tersebut, maka projek itu diserahkan kepada syarikat tempatan. Dan jelaskan bagaimana syarikat ABC, syarikat pengeluar kasut sukan jenama tempatan, boleh menceburi perniagaan antarabangsa melalui pelesenan. Jadi, di sini cikgu akan tunjukkan pelajar terus memasukkan nama syarikat ke dalam maksud pelesenan. Okay. Jadi, kita terangkan dalam jawapan kita, termasukkan terus syarikat ABC sebagai licensor, memberi kebenaran kepada syarikat asing untuk mengeluarkan atau memasarkan jenama produk atau perkhidmatan bagi satu tempoh tertentu. Jadi yang kedua, huraian yang kedua, syarikat ABC memberi hak menggunakan proses pengeluaran, jak dagang, paten, rahsia niaga, kasut sukan jenamanya. Jadi di sini kita masukkan jenama produk dia tu ataupun produk dia ialah kasut sukan dan sebagainya yang berkaitan dengan kasut sukan kepada licensee. Jadi licensee ialah syarikat asing lah. Licensor syarikat ABC, manakala licensee adalah syarikat asing. Di sini pelajar akan dapat lagi satu markah. Seterusnya kita lihat kepada bahagian kedua bagi soalan ini, iaitu kontrak pengeluaran. Jadi pertama, pelajar boleh memberi maksud pada kontrak pengeluaran. Dan yang kedua, syarikat ABC membuat perjanjian dengan syarikat pengeluar asing untuk mengeluarkan kasut sukan. Okey, jadi pelajar boleh guna mana-mana huraian yang pertama atau yang kedua. Kita lihat hampir sama tapi akan diterima.
Okey, yang ketiga dapat menjimatkan kos pengeluaran seperti kos buruh, kos peralatan, kos bahan mentah dan lain-lain kos. Okey, dan yang keempat dapat mengelak daripada dikenakan cukai. Okay, jadi sebagai pulangan, dekat ABC akan mendapat bayaran yuran dan royalti daripada syarikat asing. Okay, kita lihat pada soalan ini ada perkataan jelaskan. Jelaskan di sini bermaksud pelajar perlu beri huraian dan mesti ataupun wajib ada contoh. Dan kita lihat 5 pelajar mesti nyatakan 5 fakta. Jadi sekarang cuba kita lihat teknik menjawab soalan esei. Yang pertama, pelajar perlu ada intro. Intro tu kita ambil daripada soalan. Pelajar salin je daripada soalan ni. Okey. Dan letakkannya sebagai intro. Kita tengok kepada jawapan yang pertama. Usaha sama. Jadi kita lihat jawapan di sini perikatan atau gabungan atau kerjasama. Jadi pelajar tak perlu tulis ketiga-tiga. Ambil satu je yang mudah diingat. Contohnya perkataan kerjasama antara dua atau lebih syarikat asing dalam menjalankan perniagaan antarabangsa. Seterusnya kita tengok huraian yang kedua. Syarikat akan berkongsi kepakaran, tanggungjawab dan kos. Jadi di sini satu markah lagi. Dan yang ketiga, keuntungan akan dibahagi mengikut jumlah pelaburan masing-masing. Satu markah. Untuk dapat markah, contoh yang cikgu ambil contoh kita tadi, kerjasama strategi antara Badan Food Industry dari Qatar dengan FGV, Felda dan FECRA. Bagi pembangunan projek tenusu di Lembah Cuping Perlis. Dan yang penting mesti dan wajib ada contoh yang sesuai. Setakat ini saja untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Cikgu berdoa agar semua pelajar dapat menjawab soalan dengan baik. Selamat menduduki peperiksaan. Semoga kejayaan adalah milik anda. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video-video seterusnya.